wabarakatuh. Kita kita mulakan majlis ilmu kita dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatik wanshur 'alaina bi rahmatik wa zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna ya zal jalali wal ikram. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hizzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa la hawla wa la quwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'. Yang dimuliakan Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Tuan-Tuan Siap, pengurusi dan ahli jawatan kuasa surau, hadirin hadirat, muslimin yang dirahmat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama-tamanya marilah kita sama-sama merapatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmatnya dan segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, daripada sekecil-kecil nikmat dan juga sebesar-besar nikmat. Mudah-mudahan kita semuanya tergolong di dalam golongan orang yang bersyukur ke atas nikmat yang Allah berikan, dan mudah-mudahan kita dijauhkan daripada golongan yang kufur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya nikmat yang banyak dilupakan oleh ramai manusia hari ini tidak lain dan tidak bukan adalah nikmat kesehatan dan juga nikmat kelapangan. Seperti mana sabda Nabi SAW, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal farah. Dua nikmat yang mana banyak manusia tertipu ke atasnya adalah nikmat kesehatan dan juga nikmat kelapangan. Jadi mudah-mudahan kita tidak tertipulah dengan nikmat dua ini yang Allah berikan, yang mana Allah berikan kita kesehatan, kita gunakan kesehatan kita untuk jalan yang betul, dan juga nikmat kelapangan yang Allah berikan kepada kita, kita jadikan waktu lapang kita manfaatkan sebaik-baiknya. Baik, tuan-tuan sidang jamaah yang dirahmati Allah sekalian. Jadi malam ni tuan-tuan kita menyambung pengajian kita dalam ilmu miras, ilmu berkenaan dengan harta peninggalan si mati, yang mana segala apa yang ditinggalkan oleh si mati itu menjadi tanggungjawab kepada yang hiduplah. Untuk apa tuan-tuan? Untuk dilaksanakan pertama haknya dan juga kepada waris-waris yang sepatutnya layak. Jangan kita tuan-tuan abaikan tanggungjawab tersebut. Kerana apabila kita abaikan, banyak perkara yang tak betul akan berlaku. Banyak perkara yang
salah dari syarat akan berlaku. Saya beri satu contoh sebelum saya bawa kepada pengiraan tuan-tuan. Ada satu kes di Selangor, tempatnya tak payahlah saya bagi tahu. Tapi kalau saya cerita, tuan-tuan mungkin akan tahulah. Ha? Ha. Tuan punya harta ni dah mati lebih kurang 30 tahun. Harta yang ditinggalkan tak banyak lah tuan-tuan. Lebih kurang 200 ekar. Ini di Selangor, 200 ekar termasuklah tanah bendang. Kalau tanah bendang tu belah sana lah. Belah sini tak ada bendang kan. 200 ekar lebih kurang. Nilai sekarang lebih kurang dalam 20 ke 25 juta. Waris yang layak sebahagian besarnya dah mati dah. Dah 30 tahun tuan punya tanah tu mati. Jadi waris yang layak sebahagian besarnya dah mati dan dah masuk pada lapisan yang ketiga. Jadi yang jadi masalah apa dia tuan-tuan? Yang jadi masalah apabila waris iaitu anak kepada si mati tadi tu, terutamanya yang lelaki ya. Ni lelaki degil sikitlah. Apabila dia tak buat apa tuan-tuan, dia tak uruskan harta yang ditinggalkan oleh si mati, dia buat pembahagian ikut suka hati dia sendiri. Macam cerita Piramli lah tuan-tuan. Satu untuk aku, satu untuk engkau. Dua untuk aku, satu untuk engkau. Tiga untuk aku, satu untuk engkau. Akhirnya semua aku punya, kau tak dapat. Begitulah akhirnya. Ni anak laki nak bagi tahu. Sebab kat sini majoritanya laki ni. Jadi dia main bagi-bagi ikut suka hati dia tuan-tuan. Akhirnya yang anak-anak perempuan ni dikasih sikit je. Kau perempuan, kau dapat sikit. Kita orang lelaki ni dapat banyak. Dan dia buat bagi-bagi sini tuan-tuan, bagi sendiri. Tidak melalui proses yang betul. Tidak melalui institusi yang betul. Ingat tuan-tuan, apabila A mati, segala harta yang ditinggalkan si mati itu nak berpindah kepada waris, kena ada perintah pembahagian pusaka. Dan perintah ni, dia kat Malaysia ada 3 tempat je tuan-tuan boleh dapatkan. Pertama, Mahkamah Tinggi. Kalau kat Selangor ni, kat Shah Alam lah. Dekat Kelang tak ada Mahkamah Tinggi. Yang kedua, Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian. Pejabat Pembahagi Pusaka. Itu dipanggil pusaka kecil. Dekat mana? Dekat pejabat tanah. Kalau di Kelang ni, dia dah ada pejabat sendiri. Kalau dekat Kuala Selangor, dia satu bangunan dengan pejabat tanah. Dia sebenarnya di bawah pejabat tanah lah. Gitu. Dan satu lagi, Amanah Raya Berhad. Selagi mana tak dapat surat kuasa pembahagian harta daripada 3 institusi ini, tuan-tuan, harta itu masih lagi menjadi harta pusaka, bukan milik waris. Jadi apa yang berlaku ni tuan-tuan, dia mengaku yang ni aku punya, yang ni aku punya, yang ni aku punya. Dah hampir 30 tahun dia makan hasil. Apa hukumnya tuan-tuan? Dia makan hasil daripada harta peninggalan tu. Sebab itu belum tentu lagi milik dia sepenuhnya. Dan adik-beradik laki ni bukan calang-calang orang. Orang yang ada ilmu, ada orang yang ada kedudukan, orang yang dah kaya pun. Orang yang kaya sebenarnya lagi tamak daripada. Ini nak bagi tahu, ini realiti yang berlaku. Sebab itu saya ingatkan pada tuan-tuan dah, kepada kita semua, jangan main-main dengan benda-benda macam ni. Sebab akhirnya kita takut apa tuan-tuan? Kita makan harta secara batil, secara tidak sah. Bukan hak kita, kita makan. Sedangkan Nabi bagi tahu, walaupun sekangkang kera kita ambil, sikit je kita ambil tuan-tuan, di akhirat kelak kita akan dikalungkan dengan 7 lapisan bumi ni sebagai balasan. Maksudnya kita kena tanggung. Jadi ini yang berlaku.
Ini kes yang baru saya dapatlah tuan-tuan. Dia tanya saya macam mana nak selesaikan. Oh, memang susahlah nak selesaikan. Susahnya kenapa? Sebab anak-anak lelaki semuanya mengaku pandai-pandai. Dia ikut pandai sendiri. Dia tak nak ikut undang-undang, tak nak ikut hukum. Dia ikut hukum kepala dia sendiri. Itu je. Kata. Walaupun anak lakinya semuanya orang hebat-hebat, ada yang bergelar doktor, ada yang bergelar imam. Tu tuan-tuan, kadang-kadang disebabkan harta, kopiah kita putih ni boleh jatuh. Jadi ini nak bagi tahulah sebenarnya. Bayangkan dah 30 tahun dah 200 ekar anak laki bolot hasilnya. Nama masih lagi nama si mati, tapi dia mengaku dia punya semua. Anak perempuan cuma dikasih baki-baki je. Itu pun banyak terbongkar. Rupanya banyak yang disembunyikan, tak dimaklumkan. Jadi ini realiti dalam masyarakat. Sebab itu Allah turunkan hukum faraid. Allah turunkan hukum faraid dalam surah An-Nisa, bukannya wah Islam kita kenapa nak bicara pasal harta, sibuk harta, tak. Inilah dia realitinya yang berlaku. Sebab Allah tahu manusia ni sifatnya macam mana. Sebab itu Allah turunkan hukum hakam, nak kawal manusia. Dalam surah An-Nisa ayat yang ke-11, 12, 176. Dah ada dah peraturan. Tapi kita tak nak ikut. Terutamanya yang lelaki sebab ego. Ego tinggi kan. Aku lelaki. Oh, ini mentaliti yang kita kena buang lah tuan-tuan. Aku lelaki sepatutnya aku dapat banyak. Time harta dapat banyak. Time orang tua hidup, diabaikan. Contoh ni contohlah dekat karya ni insya-Allah tak ada masalah. Ini cuma nak bagi tahu. Ini contoh apa yang berlaku tuan-tuan. Jadi sebab itu kita belajar ni pun sekurang-kurangnya kita nak faham. Esok dan saya tanya pada waris-waris ni, agak-agak kamu duk sembunyi-sembunyi ni, si mati tu, mak kamu yang masih ada dekat alam barzakh, agak-agak dapat pahalanya ke tak? Daripada harta-harta yang ditinggalkan ni, sampai hari ini tak diuruskan secara betul. Adakah dia dapat manfaatnya? Tak dapat tuan-tuan. Tak dapat. Saya tanya, saya bagi tahu senang je kepada anak-anak lelaki. Kamu tak kesian ke dengan arwah ibu kamu? Itu je. Kalau kamu kesian, uruskan cara betul. Sekarang ni yang cengkelat yang lelaki. Itu je. Kerana apa? Kerana tamakkan harta. Okey, baik. Itu mukadimah. Nak bagi tahu. Baik, insya-Allah tuan-tuan. Jadi kita dah masuk pada bab pengiraan. Jadi dalam bab pengiraan ni tuan-tuan, yang ni pentinglah. Sebab saya tanya macam mana kamu kata kamu punya bahagian 50 ekar, 30 ekar, yang lelaki 30 ekar, yang ni 30 ekar, yang perempuan hanya dapat 3 ekar, yang perempuan dapat 2 ekar. Macam mana panjang kamu kira? Bila diterangkan Allah Akbar. Habis semua. Tak betul. Okey, baik. Minta izin berdiri. Okey. Jadi untuk pengiraan harta pusaka, tuan-tuan kita dah belajar tentang waris. Lepas waris kita dah belajar tentang fardu ataupun dia punya kadar. Kadar yang sepatutnya waris akan dapatlah. Lepas tu nak kira kena tahu nomor asal masalah. Daripada nomor asal masalah itulah kita boleh dapat saham. Daripada saham itulah akhirnya berapa nilai harta yang ditinggalkan, kita darabkan daripada saham tersebut. Dan saham tersebut tuan-tuan, dengan harta kita kira berdasarkan bilangan harta. Kalau tanah 1 ekar, tapi yang kawan ni dia kira berdasarkan nilai harta yang
Mula-mula dia beli dulu berapa nilainya? Kalau 30 tahun yang lepas, 40 tahun lepas, 1 ekar dekat belah sana mungkin beli baru 200. Mungkin 100 je. Kalau sakat satu bendang-bendang tu satu apa? Satu relung ke apa? Baru berapa ringgit je kan dulu. Nah, ni cengkelatnya yang lelaki ni. Walaupun dia kata dia pandai, sebenarnya dia tak tahu apa pun. Okey, jadi caranya tak betul lah. Okey, baik. Jadi yang asas ni tuan-tuan, kalau nak buat pengiraan, ni biar kita tahulah. Pertama kita tengok dia punya waris lah. Waris yang ditinggalkan. Siapa waris yang si mati? Waris si mati lah. Okey. Kemudian kita tengok dia punya fardu. Fardu ni dia punya kadar bahagian yang Allah tetapkan, Nabi sebut. Dalam Quran Allah kata, Nabi sebut dalam hadis. Okey, yang tu tetap. Itu yang katakan faraid ini hukumnya tetap. Tak boleh ubah. Kalau dapat 1/8, 1/8 lah. Kenapa 1/8? Tanyalah Allah. Sebab Quran kata 1/8. Contoh kan, orang ada petikai kenapa 1/8? Adalah sebabnya. Kenapa yang ni dapat 1/2? Adalah sebabnya. Allah lebih mengetahui lah. Okey, lepas tu baru kita boleh dapatkan cari asal masalah lah. Asal masalah. Okey, barulah daripada asal masalah kita boleh dapat saham dia. Lepas tu barulah kita akan dapat habuan. Habuan ni yang terakhir lah kita akan dapat. Baik. Yang ni paling penting lah tuan-tuan. Okey, sekarang kita tengok waris. Waris si mati. Hari itu kita dah bagi tahu waris si mati ni ada 3 jenis yang utamalah. Pertama yang disebut sebagai ashabul furud. Apa makna ashabul furud? Waris yang mana namanya, fardunya, kadar bahagiannya Allah sebut dalam Quran. Nabi sebut dalam hadis. Ibu, Allah sebut dalam Quran. Nenek, Nabi sebut dalam hadis. Datuk, Allah sebut dalam, Nabi sebut dalam hadis. Sebagai kategori asobah. Suami, Allah sebut dalam Quran. Anak laki, anak perempuan Allah sebut dalam Quran. Okay. Yang tak disebut dalam Quran, tak ada bahagian. Walaupun dia saudara. Aku saudara juga. Tapi kamu saudara belah mana? Yang tu yang kita tengok. Okey, ashabul furud. Yang kedua, asobah. Asobah ni, dia daripada nasab lelaki yang disebut sebagai asobah, disebut dalam hadis Nabi, cuma kadarnya saja tak dibagi tahu. Allah juga tak sebut kadarnya, hadis Nabi pun tak sebut kadarnya. Dia dalam kategori baki asobah. Zawil arham tak dapat teruslah. Sebab dia walaupun dia saudara, tapi dalam Quran dia tak sebut. Sebab tu dia tak dapat. Dan yang ketiga, apa dia tuan-tuan? Baitul mal. Baitul mal ni waris kita. Esok kalau kita ada harta, kita mati, harta kita tak dapat dihabiskan oleh waris-waris kita. Dia akan pergi baitul mal. Ataupun kita mati tak ada waris, pergi kepada baitul mal. Sebab tu baitul mal waris kita. Okey, baik. Contohlah kalau kita mati tuan-tuan, waris kita siapa? Biasanya kalau ada isteri lah, waris kita. Isteri ni waris kita. Okey. Kemudian siapa lagi? Contohnya kita ada ibu, kita ada bapa, dan kita ada anak. Contoh ada anak perempuan, seorang anak perempuan. Contohlah, ini contoh. Sebab waris ni terpulang masing-masing. Okey, baik. Fardunya apa dia tuan-tuan? Kalau fardu, kalau kita nak kira lah, fardunya yang disebut dalam Quran. Kalau isteri, berapa isteri dapat? Suami mati, isteri dapat berapa bahagian? Dia ada 2 keadaan. Sama ada isteri dapat 1/4
atau isteri dapat 1/8. 1/4 kalau suaminya tadi yang mati itu dia tak ada anak. Kalau ada anak, sama ada anak daripada istrinya ataupun anak daripada bekas istrinya yang dulu. Kalau dia dulu ada kahwin lah, dah bercerai tapi ada anak. Jadi anak itulah yang akan menyebabkan isteri yang baru tadi tu dia tetap akan dapat 1/8. Contoh kat sini dia ada anak perempuan. Jadi isteri dapat 1/8. Yang ni yang kadang banyak dalam surat khabar. Dulu surat khabar lah. Satu NGO kata, wah, kenapa isteri dapat 1/8 sikit? Betul, 1/8 sikit tuan-tuan. Tuan-tuan ada satu kek pecah belah 8, tuan-tuan dapat satu je. 7-nya orang lain. Itu maksudnya 1/8. Sikit tak? Sikit. Macam mana boleh sikit? Sedangkan saya hidup dengan suami saya. Sayalah yang jaga dia. Waktu suami saya sakit, sayalah yang jaga. Kenapa suami saya mati, saya dapat sikit? Quran dah kata gitu. Nak kata apa? Tapi boleh tak isteri dapat lebih daripada 1/8? Boleh. Dengan cara apa? Bukan dengan cara faraid. Dengan cara tuntut harta sepencarian. Tuntut harta sepencarian. Harta sepencarian ni maksudnya harta yang terkumpul sewaktu ketika mereka menjadi suami isteri. Bila mati, harta yang ada atas nama suami ni berapa banyak? Contoh ada 5 juta. Mohonlah dulu. Sebelum masuk faraid, mohon dulu harta sepencarian. Kalau mohon harta sepencarian, agak-agak dapat berapa? 2 keadaan je tuan-tuan. Ini berdasarkan kes mahkamah lah. Pertama, isteri akan dapat minima 1/3. 1/3 daripada 5 juta tuan-tuan, bayangkan. Banyak tak? Banyak. 5 juta tu dibagi 3. Kek, 1 kek tuan-tuan, dibelah 3, 1 kita dapat. Besar lah. Tapi kalau tuan-tuan dapat buktikan yang tuan-tuan menyumbang secara langsung penghasilan harta suami tadi tu secara direct, beli rumah sama-sama bayar. Kalau tuan-tuan buat macam tu, resit pembayaran tuan-tuan simpan. Kalau ada dalam keadaan macam tu, biasanya tuan-tuan isterilah boleh dapat 1/2. Kalau harta yang ditinggalkan 5 juta, insya-Allah dapatlah 2.5 juta dulu. Isteri boleh dapat. Okay. Itu round pertama. Nanti masuk round yang kedua, dapat lagi 1/8 daripada baki. Tadi kalau 2.5 juta dah diambil, 1/8 daripada 2.5 juta. Bakinya boleh dapat banyak. Itu contoh. Yang ni kadang-kadang cuma ramai di kalangan isteri-isteri ni, balu-balu ni, dia tak mohon. Dia hanya merungut je. Dia tak mohon, tak dapat. Kalau dia mohon, insya-Allah dapat. Dia mohon, insya-Allah dapat. Yang terbaru tuan-tuan, kes apa? Kes isteri kepada Allahyarham Datuk Seri Jalaluddin Jarjis. Yang hartanya 2 bilion tuan-tuan. Isterinya mohon harta pencarian. Okey ya. Daripada 2 bilion mungkin dapat 500 juta. Dia punya dah 500 juta dapat. Itu cara. Maksudnya itu hak yang boleh dipohon oleh seorang isteri apabila suaminya mati. Yang ni ramai orang tak buat. Ramai yang tak buat. Tapi kalau tak buat tak apa, terpulang. Kan? Tapi itu hak. Kalau nak mohon, boleh. Tak ada masalah. Mohon dekat mahkamah syariah. Okey, baik. Ibu kepada si mati. Ibu kepada si mati dapat. Walaupun dah tua ibunya. Walaupun ibunya dah
atas pembaringan. Selagi mana dia belum mati tuan-tuan, ibunya, selagi itulah dia layak untuk dapat harta peninggalan anaknya. Kalau dalam situasi macam ni, ibu dapat apa? Ibu dapat 1/6 je. Sebab ibu dia boleh dapat 3 keadaan. Sama ada 1/6, sama ada 1/3, ataupun 1/3 baki. Itu ibulah. Okey. Baik. Bapa. Bapa pun dapat juga. Bapa kat sini dia dapat 1/6 campur asobah. Kenapa asobah? Sebab dia yang menghalang waris-waris lain daripada dah dapat. Kerana kat sini si mati tak ada anak lelaki. Jadi bapa yang menghalang adik-beradik kepada si mati dapat. Kerana si mati meninggalkan bapa. Sebab itulah 1/6 campur asobah. Anak perempuan seorang 1/2. Kalau 2 orang 2/3. 3 orang terusnya lah 2/3. Ini yang dikatakan fardu. Ini yang nampak susah sebenarnya. Kita nak ingat ni yang susah ni tuan-tuan. Sebab apa? Sebab dia berubah. Okey. Baik. Jadi dah dapat ni tuan-tuan, nak kira pula. Jadi nak kira ni mesti kena ada nombor asal masalah lah. Kalau tak ada nombor asal masalah, memang masalah. Sebab nombor asal masalah adalah nombor yang terbit daripada nombor bawah ni, penyebut di bawah ni. Barulah kita boleh dapatkan nombor pembahagi lah. Okey. Hari tu saya ada bagi tahu nombor asal masalah dia boleh kita ambil daripada beberapa teori lah tuan-tuan. Teori yang disebut sebagai tamasul, yang disebut sebagai tadakhul, yang disebut sebagai tawafuq dan disebut sebagai tabayyun. Dan tu saya tak perlu detailkan lah sangat tuan-tuan. Saya tak nak memeningkan. Tapi kalau nak cari nombor asal masalah ni tuan-tuan, dalam matematik disebut sebagai nombor gandaan sepunya sekecil. Dia nak cari nombor asal masalah, nomornya cuma ada ini je tuan-tuan. 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Ataupun asobah, lepas tu mahjub. Bukan. Ini. Ni. Nombor asal masalah. Hanya ada 7 nombor sahaja. Ini nombor 7 nombor ni hasil daripada kaedah tadi lah. Tamasul lah, tadakhul lah, tabayyun lah, tawafuq. Dia terhasilnya kaedah ni. Jadi kalau kita tengok kat sini tuan-tuan, nombor gandaan sekecil sepunya 0.8, 0.6, 0.6, 0.2. Yang paling kecil mereka boleh jumpa. Kat mana? 24. Itu paling besar lah. Kecuali nanti kalau di tashih itu nombor asal masalahnya lagi besar lah tuan-tuan. Tapi ini basicnya gitulah tuan-tuan. Okey. Jadi nak tahu, okey, tengok bahagian isteri. 24 bagi 8 berapa? 3. Isteri dapat 3 saham. 24 dibagi dengan 8 dapat 3. 24 bagi 6, 4. 24 bagi 6, ini pun 4 juga. 24 bagi 2, 12. Okey, baik. 12. Jadi 12 campur 4, 16, 16, 20, 23. Jadi baki kat sini campur 1. Jadi semuanya 24. Sama tak? Sama. Saham dengan nombor asal masalah sama. Itu basic. Itu yang asas. Jadi kalau tuan-tuan contoh nak dapatkan habuan, contoh harta yang ditinggalkan oleh si mati. Contohnya ada 200 ekar tanah. 2 ekar tanah. Contohlah 200 ekar. Kita ambil lah tuan-tuan. 200 ekar ni dibagi 24. Berapa dapat?
200 bagi 24. Yang ini kena pakai kalkulator tuan-tuan. 200 ekar bagi 24. 8,3 ekar untuk satu bahagian. 8,3 ekar. Jadi satu bahagian lebih kurang 8,3 ekar. Okey. Jadi isteri dapat 3 bahagian. 3 darab dengan 8,3. Dapat apa? 8,3 24. 24,9 ekar. Banyak tak? Banyak. Sebab hartanya banyak. 200. Dan seterusnya lah tuan-tuan. Satu bahagian. Jadi kalau 12 bahagian darab 8,3 ekar, anak perempuan dapat 99,6 ekar. Banyak aja tu. Ini contoh pengiraan dia gitulah tuan-tuan. Okey, itu dia punya basic pengiraan. Jadi ini pengiraan yang betul. Tak kiralah hartanya ada berapa banyak sekalipun, dengan kaedah ni tuan-tuan, selesailah masalah. Jadi sebab itu kalau keluar perintah, dalam perintah pembahagian, contohnya daripada pejabat pembagi pusaka kecil, isteri akan dapat berapa bahagiannya, dia tak disebut dia punya jumlah, dia akan sebut dia punya 3/20, 4 bahagian 4/20, 4, 5/24, 12/24. Inilah nanti yang kalau tanah nantilah akan yang dimasukkan dalam geran tanah. Contoh gitulah. Itu dia punya pembahagian dia yang betul, insya-Allah. Ada soalan? Boleh. Ini yang basic lah tuan-tuan. Dia nanti insya-Allah dia yang akan berubah sikit kat mana tuan-tuan? Dekat sinilah. Dekat sini asal masalahnya dan dekat dia punya saham. Sama ada sahamnya lebih daripada nombor asal masalah ataupun sahamnya kurang daripada nombor asal masalah. Kalau kurang, berapa bakinya, dia akan pergi ke mana bakinya tadi tu. Itu yang pergi pada Baitul Mal. Kalau lebih, dari segi pengiraannya dikurangkan lagi bahagiannya. Itu kalau berlaku tidak sama di antara asal masalah dengan jumlah saham. Kalau sama, tak ada masalah. Okey, boleh faham tuan-tuan. Itulah dia punya bentuk pengiraan. Tuan-tuan tak payah pening-pening. Tuan-tuan ada handphone, buka aja e-Faraid Majlis Agama Islam Selangor, dia dah ada sistem nak kira. Tekan je buka, kat dalam tu cari si mati ada berapa orang, tekan, lepas tu tekan kira, automatik dia akan keluar. Tapi tu kalau pandai tekan lah, silap tekan tak keluar. Itu je. Ataupun tekan, rupanya handphonenya tak ada kredit. Memanglah tak keluar. Sebab dia kena ada kredit lah. Contoh. Jadi inilah dia punya bentuk pengiraan. Okey. Ada soalan tuan-tuan? Malam ni saya bawa yang ni cukup lah. Ini contoh yang paling basic yang boleh kita faham. Okey. Ada soalan? Tak ada. Sebab dia kena dapatkan yang tadi, isu yang tadi tuan-tuan, dia kena dapatkan perintah. Sebab hartanya lebih daripada 2 juta ke atas, maka kena dapatkan perintah daripada Mahkamah Tinggi Sivil. Mahkamah Tinggi Sivil. Kalau Mahkamah Tinggi Sivil tuan-tuan, kalau 200 ekar tanahnya, jadi waris-waris kena sediakan duit kos lebih kurang. Saya bagi tahu kalau 200 ekar kosnya tak mahal lah. Sediakanlah 150,000 untuk bayar peguam.
Nah, sebab sebab artinya banyak kan. Nah, dia kalau sikit tak banyak kos lah. Sebab ini melibatkan perintah mahkamah tinggi. Dia grant of probate. Tapi ini bukan grant of probate lah. Sebab dia tak buat wasiat dulu. Yang ni LA, Letter of Administration. Lebih kurang lah. Orang Jawa kata macam tu lah. Barulah perintah tu dia akan keluar. Maksudnya mahkamah akan lantik seorang pentadbir. Dan pentadbir itulah yang akan bagi-bagi dan dapatkan pengesahan semula daripada mahkamah. Sebenarnya tuan-tuan, saya bagi tahu, kalau kes yang ni banyak yang sampai 200 sekan ni tuan-tuan, saya boleh jaminlah. Kalau betul semua kerjasama tuan-tuan, 3 bulan settle. Mudah aja sebenarnya. Tapi masalahnya semuanya tak nak kerja sama. Jadi kalau tak ada kerjasama tuan-tuan, sekarang dah masuk lapis yang ketiga. Selagi dia tak buat, dia tak usahakan, akan masuk lapis, takut khawatir nanti akan berlaku seperti mana di kampung baru. Yang tu dah jadi kuih lapis. Baru. Sebab lapisannya sampai kadang-kadang ketika tuntutan pusaka, warisnya ada 150, 160. Dah berlapis-lapis. Jadi, kena buat. Jadi macam tuan-tuan yang ada kematian, yang ada hubung kait lah, waris yang berlaku kematian, kena buat cepat lah. Jangan duk tangguh-tangguh. Sebab hari ini tuan-tuan insya-Allah cepat Selangor. Saya baru pernah sekali dua itu buat, sebulan setengah dah dipanggil lah untuk bicara. Mudah aja. Okey, kalau tak ada soalan rasanya cukup sekadar itu tuan-tuan. Sebagai kita ilmu faraid, mudah-mudahan ada manfaat kepada kita semua insya-Allah. Kita tutup majlis kita dengan sama-sama membaca tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. أشهد